sebut tentang Ramadan, kita tak boleh lari daripada satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perhatikan elok-elok kalimah yang digunakan untuk memanggil di awal ayat ini, ya, yang bermaksud wahai. Kalimah Arab untuk memanggil ada beberapa jenis. Ada yang ayyu, ada yang hayya, ada yang jadi untuk jenis kalimah ya ni, dia membawa maksud semua orang, semua kategori. Orang miskin, orang kaya, raja, rakyat, orang biasa, doktor, engineer. Jadi konteks apabila kita nak membaca ayat ni, apabila start dengan kataan ya, kita kena rasa yang Allah memanggil kita, memanggil semua. Ayyuha pula ialah kalimah mengingat dan juga penguat. Lihat ni betul-betul apa yang aku nak sampaikan. Ingat, ya, jangan leka, jangan lalai. Alladzina isi mausud juga membawa maksud kepada semua golongan amanu, orang yang beriman, iaitu orang yang mana sama ada orang imannya lemah ataupun orang yang nak cuba untuk menjadi orang yang beriman ataupun imannya sederhana atau tinggi. Apa indikator untuk kita tahu kategori iman kita? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Antara perkara yang diingatkan tentang Allah ni adalah azan 5 kali sehari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi antara indikator yang boleh kita gunakan ialah persiapan kita untuk mendirikan solat tu. Ada 3 kategori. Orang yang pertama adalah orang yang contohnya subuh 6.15. Jadi dia siap-siap tu 6.15. Apakah kategori iman orang ini? Kategorinya adalah standard, biasa. Contoh kalau office kita perlu masuk pukul 8 pagi dan kita punch card pukul 8 pagi. Perkara biasa. Benda tu adalah satu kewajipan. Orang yang imannya kuat dan tinggi adalah orang yang datang sembahyang subuh lebih awal daripada waktu yang sepatutnya. Contohnya masuk office pukul 8 pagi, pukul 7.30 pagi dia dah. Ini baru hebat. Jadi dia masuk sebelum office hour lagi dah, prepare dah. Orang lain baru nak masuk pukul 8, dia 7.30 dah siap-siap dah. Orang yang ketiga ni orang yang lemah imannya. Subuh 6.15 pagi, pukul 7.30 baru datang masuk. Ini kalau kat office ni kena marah dengan bos kan. Sebab dah lebih masa untuk clock in. Jadi kutiba alaikumusiyam, difardukan, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Jadi puasa ni, adik-adik sekalian, bukanlah difardukan hanya untuk umat Muhammad, tapi umat sebelum Nabi Muhammad pun dia telah ada syariat puasa ni. La'allakum tattaqun. Supaya apa? Supaya
objektif Ramadan ini, madrasah Ramadan orang panggil, untuk menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa tu guna masa bila? Semasa Ramadan lah. Dan juga selepas Ramadan. Sebab tu dipanggil madrasah. Macam adik-adik masuk universiti, belajar course 6 tahun 5 tahun 6 tahun untuk apa? Untuk menghadapi pekerjaan. Guna degree dan ilmu yang ada untuk menghadapi pekerjaan, diniatkan untuk ibadah, dalam masa yang sama diberi gaji. Itu kita punya objektif. La'allakum tattaqun, bertakwa. Bertakwa ni pula macam mana? Ketika ditanya tentang makna takwa, saya tak ingat apa nama tokoh tersebut, dia cakap takwa ni adalah kita berjalan di jalan yang penuh duri dan juga berhati-hati supaya kita tidak terpijak dengan duri tersebut. Jadi madrasah Ramadan ini dilalui supaya mencapai objektif kita menjadi orang yang bertakwa. Nabi SAW bagi tahu takwa hahuna, di sini, di hati. Nabi SAW tunjukkan dekat hati. So takwa ni bukanlah satu perkara yang boleh dibuat-buat. Dia perlu dilatih, perlu melalui proses mujahadah. Antara proses yang perlu dilalui ni adalah puasa lah. Puasa pula ada kategori dan jenis dia juga. Ada puasa berapa, Nabi SAW beritahu berapa ramai orang yang puasa tapi hanya mendapat lapar dan dahaga. Jadi kita cuba untuk tidak masuk dalam kategori puasa dan hanya dapat lapar dan dahaga. Objektif ketakwaan itu tidak sampai. Macam mana dengan puasa kita dapat ketakwaan, iaitu bukan hanya melarang diri kita daripada makan dan minum daripada pagi sampai maghrib, tetapi juga puasa mata dari melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT, puasa hati daripada memikirkan perkara yang dilarang oleh Allah SWT, puasa tangan, puasa kaki daripada berjalan ke tempat yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab fizikal kita ni adalah barang pinjaman, barang-barang pinjaman. Apabila kita pergi ke mall ataupun ke mana-mana tempat yang ada penjaga parking, dan juga kita letakkan kunci parking tu kepada penjaga parking, lalu penjaga parking tu pun bawa kereta kita dan selfie dengan kereta mewah lah, kereta Porsche ke kan, Ferrari, seolah-olah menunjukkan bahawa kereta tu adalah kereta dia. Patut ke tidak patut? Bukan sahaja selfie, tapi selfie tu tak ada masalah. Dia bawa kereta tu, lepas tu langgar pula tembok jalan raya, padahal kereta tu bukan kereta dia, kita pinjaman. Macam tu juga dengan kita punya badan, kita punya anggota badan ni perlu jaga dari segi kerohanian dan juga kesihatan jasmani dan rohani supaya seimbang. Sebab apa? Sebab kita akan pulangkan balik kita punya badan ni kepada Tuan empunya badan. Jadi inilah amanah yang diberi Allah SWT semasa di dalam puasa. Jaga
bukan sahaja jaga makan minum, jaga juga kita punya panca indera. Allah alam.